Tak apa. Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Nabi SAW bila mai Yahudi dia kata assalamu alayka, Nabi hanya kata wa alaikum Allah. Dan Nabi tengok Nabi akhlak Nabi di sini. Yang pertama, Nabi SAW tak maki orang yang maki dia walaupun dia orang kafir, Yahudi. Allah SWT. Bukan setakat kita haram maki orang Islam, haram maki orang kafir. Tak boleh. Makian tak boleh pada siapa saja. Tetapi kalau kita maki orang Islam tu, dia ada dosa tambahan. Dia ada sedikit lebih buruk masa dia. Sebab Nabi habaq khusus Nabi kata apa? Sibabul mu'min fusuq. Mencaci maki orang mukmin itu kefasikan. Jadi fasik terus. Wa ammal ladzina fasaqu ma'wahumun nar. Orang fasik dilempar dalam neraka. Dan orang fasik ni bahayanya apa? Bahayanya kerana dia menanggung dosa besar. Menanggung juga dosa kecil. Kalau dia mati dalam keadaan fasik, dia akan masuk neraka dulu. Mungkin ratusan ataupun ribuan tahun barulah masuk ke syurga. Itu bahaya fasik. Allahumma salli Muhammad. Jadi orang tu boleh jadi fasik dengan lidah dia. Allahumma salli Muhammad. Kenapa? Dengan lidah itulah orang guna untuk maki orang. Allahumma salli Muhammad. Jangan kita jadi orang yang rasa maki tu biasa saja. Jumpa kawan dia main kedai makan, jumpa dengan dia kata, "Oi, baru apa semua mana?" Cacalah benda-benda yang basah yang tak kita tak sebutlah, tak elok, tak adab pula kita sebut. Tapi dia macam tu. Dia anggap biasa. Tak boleh, haram. Haram. Walaupun tujuan kita hanyalah biasa-biasa, tujuan hanyalah kita suruh mana. Haram. Benda yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dilarang oleh agama, tak boleh main-main. Tak boleh. Allahumma salli Muhammad. Kita duduk saja. Contoh kita ni diharamkan untuk meninggikan diri. Haram. Tak boleh. Allahumma salli Muhammad. Sampai Allah ini dia menjanjikan neraka lil mustakbirin, untuk orang yang mustakbirin dalam Quran. So mustakbirin ni orang yang meninggikan diri semua. Sampai ulama kita ni berhati-hati sampai mereka melarang kita melawak meninggikan diri. Tak boleh. Saya pernah mengaji dengan Tuan Guru Rafa'i dulu, dia baca kitab dulu. Dia disebut, ada ulama menyebut, Allahumma salli Muhammad, siapa yang meninggikan diri dengan niat melawak, tetap dikira dia orang yang tinggikan diri. Berdosa. Tak boleh. Itu ulama warak, hati-hati. Kenapa? Yang ni memang Allah larang. Allah benci perangai ni. Kenapa kamu nak main-main dengan benda yang Allah benci? Tak boleh. Contoh dia kata apa? Hampa main mana hampa ni? Hampa siapa? Hampa tak kenal lagi aku siapa? Orang kata, jangan cakap begitu. Alah, biasalah. Kita kena melawak kadang-kadang. Ya, melawak. Tapi jangan guna benda yang haram. Tak boleh. Nabi SAW banyak melawak sampai sahabah kata, dalam Imam Tirmizi, sahabah kata kat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau ni pun melawak dengan kami noh." Itu bahasa Kedah. Kau pun melawak, wahai Rasulullah. Nabi kata, "La aqulu lakum illa haqqa." Tidaklah aku berkata kepada kamu, maksudnya aku melawak dengan kamu, melainkan semua benar semua. Benar ni maksudnya apa yang Allah izinkan, apa yang Allah maksudnya ridha, dan benar tu maksudnya apa? Tidak ada tipu. Tidak tipu. Allah SWT. Tidak ada pendustaan. Itu melawak Nabi Muhammad. Nabi tak melawak tinggi-tinggikan diri. Nabi tak kata, hampa tak kenal lagi maqam aku ni. Aku ni lah nanti akan... tak ada. Sentiasa hamba, kalau melawak dengan orang pun hanya menggembirakan hati orang, dan Nabi guna bahasa-bahasa yang akan menghiburkan orang. Bukan menunjukkan kebesaran, menunjukkan aku ni tinggi, aku ni hebat, aku ni kaya, aku ni pangkat, apa, tak ada. Allah SWT. Tak boleh kita nak main-main, nak tunjuk kita tinggi diri, tak boleh. Dikira kita orang tinggi diri. Kalau mati waktu tu, mati dalam keadaan mustakbirin, orang yang takabur, tempat neraka. Na'udzubillah, tak boleh. Dan sebab apa ulama kita berhati-hati sampai lambat melawak meninggikan diri pun ulama kata jangan. Sebab dikira orang kamu meninggikan diri. Kenapa ulama kata begitu? Kerana kalau orang tu dia tak ada sifat hamba dalam diri dia, dia rasa tak bersalah dan dia rasa biasa saja, dia melawak-melawak meninggikan diri. Sebab orang kalau ada sifat hamba, sifat hina diri, dia kenal betul-betul Tuhan dia kenal diri, kenal Tuhan, Allah SWT, nak melawak tinggi diri pun dia tak sanggup nak buat. Sebab kenal sungguh, malu nak melawak gitu. Malu nak kata, hampa tak kenal, aku ni mengaji Yaman ni, balik mengaji sampai 10 tahun, nampak. Orang tahu, ustaz jangan cakap tu. Alah, biasalah kadang kita nak mesra, tak boleh. Kalau orang betul-betul hamba Tuhan, dia tak akan melawak gitu. Dia melawak macam lain. Tu warak ataupun taqwa Nabi Muhammad SAW. Nabi tak melawak macam ni. Tak ada hadis Nabi melawak gitu. Dia kata, hampa ni siapa sahabat? Ni aku ni, raja hampa, aku. Tak ada. Dia tunduk Nabi SAW. Itu Nabi SAW. Okey, jadi jangan kita melawak
Allah SWT melawak tu apa dia? Perkataan meninggikan diri. Tak akan dikira. Na'udzubillah min dzalik. Okey, bahaya. Bahaya. Okey, Allah SWT Muhammad. Kecuali lah kita berlakon nak buat bagi orang sedang tu tak apalah. Contoh, kita buat satu filem nak bagi orang yang tinggi diri ni sedang diri. Mesti ada kena pelakon yang tinggikan diri. Yang tu tak apalah, yang tu nak dakwah lah. Tapi kalau saya nak melawak tinggikan diri, nak tunjuk aku ni, jangan. Sebab orang yang ada sifat kamban, dia tak akan tinggi diri. Yang kedua, dia tak akan buat tinggi diri pun tak lintas hati dia. Tak lintas hati dia. Okey. Tak ada selera maksud dia nak buat benda begitu. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok yang pertama, Nabi SAW Nabi tak maki orang kafir yang maki dia. Assalamualaikum, kebinasaan ke atas kamu. Racun itu maksudnya kebinasaan ke atas kamu. Lepas tu yang pertama Nabi tak maki balik dia. Yang kedua Nabi jawab dengan baik sekali. Allah SWT. Nabi kata wa'alaika saja. Wa'alaika ke atas kamu. Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi tak tambah assam ataupun al-la'nah. Walaupun Sayyidina Aisyah waktu tu dia dengar kata-kata ni, dia kata apa? Wa'alaikassam wal-la'nah. Dia jawab balik dekat Yahudi tu. Lepas tu Nabi kata, wahai Aisyah, jangan kamu kata aku tu dekat dia, jangan kamu maki dia. Allah SWT Muhammad. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, engkau tak dengar engkau dia kata apa? Nabi kata, ya aku dengar dan aku dah jawab wa'alaika. Cukup cakap tu. Allah SWT Muhammad. Tak payah tambah dengan laknat ataupun maki balik. Sebab kita sebut hadis tadi yang Nabi kata wa minal kabairi as-sabbatan bis-sabbah. Di antara daripada dosa-dosa besar itu, iaitu satu makian orang pada kita balas dengan as-sabbatan, dengan dua makian. Orang maki sekali, kita maki dua kali. Allah SWT. Macam Sayyidina Aisyah buat. Tapi Aisyah buat jangan kita kata, oh apa ni Aisyah. Tak, Sayyidina Aisyah buat ni bimbingan ni, Allah jadikan kisah ini supaya Allah nak tunjuk ada hadis dan ada bimbingan Rasulullah pada isteri dia supaya kita boleh tiru. Jadi apa yang berlaku pada diri sahabat, yang tu sebenarnya semua menjadi kebaikan pada umat. Semua kebaikan semua. Allahumma salli Muhammad. Semua ada hikmah dan kebaikan. Cumanya kita tak boleh buat itu. Kita jangan pula buat. Sebab kita bukan as-sahabah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ini Nabi didik isteri dia. Nabi kata jangan kamu mencaci atau memaki atau melaknat orang. Tak boleh. Padahal sepatutnya Nabi kata macam ni. Bagus yang tolong laknat, tolong maki dia. Aku sebab Nabi tak boleh maki. Sepatutnya macam tu. Tapi Nabi tak buat kerana apa? Sebab Nabi sedang tu. Benda ni tak elok, tak payah buat. Walaupun dia ni main maki, tapi tak payah balas. Sebab tu guru kami kata, orang yang bila orang kata kat dia, dia kata balik. Orang maki dia maki balik. Allahumma salli Muhammad. Siapa yang betul? Kata guru kami, dua-dua tak betul. Kenapa? Dua-dua sedang mengeluarkan apa yang ada dalam hati dia. Sebab seseorang dia akan bagi apa yang dia ada. Contoh kalau dalam hati kita ni ada sifat buruk, yang keluar di lidah kita pun keburukan. Contoh orang maki kita. Oi, Tasnim. Makilah. Tak boleh sebutlah maki apa. Allah SWT. Tasnim kata apa? Dia pun keluar tak? Maki balik. Maksud dia apa? Kenapa sama-sama maki? Kerana yang pertama sekali, masing-masing sedang buat keluar apa yang ada dalam hati dia. Bila hati ada sifat buruk, dia akan keluarkan keburukan. Tapi ada seorang pula, contoh orang maki Tasnim contoh. Oi, Tasnim. Dia diam dia. Ataupun dia dalam hati dia lintas apa? Aku maafkan dia ni. Okey, di sini macam mana ni? Di sini ni seorang tengah mengeluarkan apa yang dalam hati dia, itu sifat buruk, dan dia memburuk-burukkan orang. Yang kedua, seorang yang mengeluarkan sifat baik, dan yang keluar adalah kebaikan. Bila hati ni ada sifat baik, yang keluar adalah kebaikan. Apa kebaikan? Maafkan, tak balas. Allah. Tak balas tu sebab kebaikan, sebab ikut Rasulullah. Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia dikira orang yang bersabar. Orang yang bersabar ni innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar ni Allah akan Allah bersama mereka, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sabar ni orang yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Tu. Allahumma salli Muhammad. Sebab itu Allahumma salli Muhammad. Jangan kita ni bila orang maki kita maki balik. Bila orang nasihat kita, orang kata macam ni, orang kata apa? Maki apa dia? Allahumma, dia tu memang tak baik pun, tak usah maki dia balik. Dia tu memang kena maki balik, biar dia sedang sikit kata dia tu tak baik. Kamu tu kena sedangkan diri kamu pun tak baik. Kalau kamu baik, tak keluar makian tu. Kalau kamu baik, akan keluar kebaikan. Tapi sebab kamu tu buruk, keluar keburukan juga.
Allah. Dan di sini bila sama-sama maki tak akan selesaikan masalah. Kerana dalam Quran ajak kita innal hasanat yudhhibna sayiat. Allah Muhammad. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, hasanat-hasanat itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maksudnya segala kebaikan akan menghapuskan segala keburukan. Maksudnya kalau kita nak hapuskan keburukan dengan cara kita memperbanyakkan kebaikan. Orang maki kita maki balik dua-dua buruk, tak akan menghapuskan apa-apa pun. Tak akan membaikkan apa-apa pun. Tapi orang maki kita diam, kita maafkan, kita doakan hidayah pada dia. InsyaAllah kebaikan yang kita buat akan menghapuskan keburukan dia. Dia akan sedang. Astaghfirullah, aku pergi maki orang baik. Allah SWT. Macam kita pernah cerita dulu, Al-Imam Ali Zainal Abidin kan. Allah SWT, seorang cicit Rasulullah SAW. Satu hari orang mengupah Allah SWT, seorang badui yang duduk di luar daripada kota. Upah apa? Upah pi maki hamun Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kalau kamu boleh maki, kami bagi 200 dinar. Bagi kamu 200 dinar. Allahumma salli Muhammad. Akhirnya dia nak duit tu, dia pi maki lah. Tapi dia tak tahulah yang tu Imam Ali Zainal Abidin. Dia orang tunjuk tu orang tu pi maki. Kenapa dia ni suruh maki? Dan dia ni orang munafik. Orang munafik, orang kafir apa semua. Kenapa dia suruh pi maki Imam Ali Zainal Abidin? Yang pertama sebab dia membenci keturunan Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Yang kedua kerana dia nak jadikan keturunan Nabi Muhammad ni ataupun imam muslimin ni, Allah SWT, ulama ni, Imam Ali Zainal Abidin ni, dia pun nak buka kepada manusia, masyarakat, kata apa? Bukan baik mana pun imam yang apa mengaji ni. Dia pun jahat juga. Dia pun jenis pukul orang juga. Nak tunjuk tu. Akhirnya pergi maki dia ni. Maki. Habis maki lah. Allah SWT tak marah-marah. Tak maki balik. Kenapa? Dalam diri dia ada kebaikan. Yang keluar hanya kebaikan. Allah Muhammad. Okey, jadi akhirnya dia tu patah balik, dia pergi dekat orang yang nak upah dia, dia kata apa, aku tak berjaya bagi dia ni, marah. Dan aku dah maki, dah habis maki. Allah SWT. Bayangkan maqam ataupun Imam Ali Zainal Abidin ni, sifat dia tengok. Tak bergerak sikit pun. Orang maki sampai maki, habis maki. Kita orang maki sekali pun kita dah geram. Tulis panjang dalam komen tu. Tulis panjang dalam mesej nak jawab balik. Fikir pula aku nak jawab apa, nak lawan makian orang. Ini syaitan ni, syaitan. Allah SWT. Jadi akhirnya Imam Ali Zainal Abidin balik rumah. Allah SWT Muhammad. Orang pemai dekat Badui ni, orang kata, "Hei Badui, kamu maki tu kamu tahu tak siapa tu?" Yang tu lah Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, cicit Rasulullah, dan dia ini adalah imam di sini. Allah SWT. Ulama, ahli ibadah. Zainal Abidin gelaran dia. Orang yang menghiasi Allah SWT, hiasan para ahli ibadat. Allah SWT Muhammad. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad. Akhirnya dia terkejut, dia takut, dia terus pergi rumah Imam Ali Zainal Abidin. "Wahai Imam, minta maaf lah, aku tak kenal yang kata engkau imam, seorang ulama di sini. Allah SWT, minta maaf lah, aku maki engkau bukan sebab aku benci pada engkau, tapi aku nak duit, orang nak upah aku, bagi engkau marah." Tapi engkau tak marah, kata dia. Allah SWT Muhammad. Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Kenapa engkau tak beritahu tadi? Kalau engkau mai kat aku, Allah SWT, engkau beritahu engkau perlukan duit, aku akan bagi pada engkau." Dia kata, "Tunggu dulu." Dia masuk rumah dia bagi 200 dinar. Maksudnya apa? Dah lah kena maki, pergi bagi pula duit dekat orang yang maki dia tu. Maksudnya apa? Ini orang yang dipanggil ada sifat baik, dia buat kebaikan. Orang yang ada sifat mulia, dia memuliakan orang. Memuliakan siapa saja, walaupun musuh ataupun bukan musuh, maksudnya walaupun orang tu memusuhi dia. Allah SWT. Kita ni musuh kita bukan orang Islam. Musuh kita hanyalah orang yang musuhi Allah dan Rasul. Orang yang musuhi agama Islam baru musuh kita. Selagi mana dia tak musuhi agama Allah, tak musuhi Allah dan Rasulnya, dia bukan musuh kita. Dia adalah kawan kita, dia adalah saudara kita, Muslim lah. Jadi Allah SWT, walaupun dia jahat macam mana kat kita, tapi dia tetap saudara kita. Dia bukan musuh kita. Allah SWT Muhammad. Contoh orang kata, ini musuh politik. Okey, boleh tengok dulu. Okey, boleh panggil tak musuh politik? Dia boleh panggil kalau dia ini menghina agama dan dia menentang Allah dan Rasul. Tapi kalau dia menentang pahaman kita, dia menentang parti kita, dia tak setuju dengan ideologi kita apa semua, dia bukan musuh politik kita. Jangan namakan dia musuh. Cukup kita kata ni saudara kita yang marah pada kita, tak setuju kita, cukup. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, waktu mana Allah SWT Muhammad, orang munafik angkat senjata serang dia. Ada krisis lah waktu zaman Sayyidina Ali ni. Waktu mana orang nak jatuhkan Sayyidina Ali daripada menjadi khalifah, Allah SWT, orang munafik dan sebagainya, buat krisis lah. Waktu tu para sahabat Nabi Muhammad mai kat Sayyidina Ali, dia kata apa? "Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, adakah mereka menentang engkau pada hari ini, mereka itu kufur? Kafirkah mereka?" Tak.
kata kata Sayyidina Ali, mereka itu orang-orang yang solat. Hum musallun, mereka orang yang solat. Orang kafir mana solat? Allah itu dia jawab, cara dia jawab nampak. Kalau kita mungkinlah sebab lawan aku ni sahabat ni. Kita zaman ni nak semua nak tinggi ya. Lepas tu yang kedua orang tanya lagi, wahai Sayyidina Ali, kalau mereka tak kafir, adakah mereka munafik? Kata Sayyidina Ali, orang munafik itu orang yang berzikir sedikit. Allah sebut dalam Quran. Orang munafik ni ciri mereka apa? Zikir sikit saja. Tak mau zikir banyak-banyak. Mengaji tak mau banyak, zikir tak mau banyak. Itu tanda munafik. Allah. Kalau orang buat majlis zikir, dia kata apa ni? Buat majlis zikir kerap sangat ni. Apa selawat banyak sangat ni? Selawat banyak sangat. Allah SWT Muhammad. Contoh. Orang munafik itu sebut dalam Quran, ciri-ciri mereka apa? Sedikit berzikir. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tak menyebut nama Allah melainkan sikit saja. Itu Allah SWT Muhammad, orang yang disebut sebagai munafik. Kata Sayyidina Ali, mereka orang munafik itu sedikit zikir, depa ini banyak zikir. Tengok, dia pandang lagi tu kebaikan orang yang menentang dia. Dia pandang lagi, depa ni aku duk tengok banyak zikir. Depa ni banyak zikir, bukan munafik lah. Itu husnuzan seorang sahabat Nabi, seorang murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad. Itu Sayyidina Ali kawan Allah. Lepas tu orang kata apa? Wahai Sayyidina Ali, kalau mereka ni bukan kafir, bukan munafik yang menentang kamu ni, menentang seorang sahabat Nabi Muhammad ni, depa ni siapa? Kata Sayyidina Ali, mereka hum ikhwanuna. Mereka itu adalah ikhwan kita, kawan kita. Allah Muhammad, saudara kita. Barau alaina, tetapi mereka itu marah kat kita. Mereka marah kat kita. Bukan mereka munafik, bukan mereka kafir, mereka marah kat kita saja. Kita jangan sampai kita sikit fahaman tak sama, terus ini musuh aku, ini musuh aku. Jangan kita menamakan orang mukmin itu musuh, kita tak boleh. Sebab dalam Quran jelas kata al-muslim akhul muslim. Allah Muhammad. Nabi pun kata al-muslim akhul muslim. Allah Muhammad. Macam-macam lah ayat. Allah itu dalam hadis dalam Quran Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Muhammad. Misalnya orang beriman itu, Allah Muhammad, mereka itu ikhwah. Mereka itu bersaudara. Tapi orang lain ni dia ambil fahaman daripada barat ataupun fahaman yang daripada syaitan. Fahaman yang dibawa oleh syaitan menanam dalam diri kita. Siapa tak ikut fahaman yang kita bawa, dia musuh kita. Tak, bukan musuh kita. Selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang menghadap kiblat, dia saudara kita. Jahat macam mana, dia saudara kita. Pembunuh ke penjenayah, dia saudara kita. Yang perlu kita doakan dia hidayah, perlu kita nasihat dia, perlu kita membimbing dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hukuman itu serah kepada pemimpin. Pemerintah yang kena buat hukuman. Bukan kita pi pula orang bunuh orang, kita pi bunuh orang tu balik. Bukan. Itu bukan hukuman yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tengok akhlak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi Muhammad waktu mana Yahudi ni maki dia tak maki balik. Lepas tu bila isteri maki, Nabi tak sokong, Nabi marah isteri pula. Padahal eloklah. Tak marah. Allah SWT. Sebab Nabi nak tunjuk orang Islam itu dia orang yang baik, orang yang ada sifat baik. Orang yang ada sifat baik dia hanya beri kebaikan. Itu Nabi tunjuk tu. Dan kata guru kami, Allah SWT satu pesan kepada kami, dia kata apa? Allah SWT Muhammad. Orang yang dia Allah SWT Muhammad contoh Yahudi itu maki Rasulullah. Allah SWT. Jangan kita rasa rugilah aku tak maki balik. Tak rugi. Sebab apa? Sebab Allah SWT Muhammad, orang tu, dan kita jangan kata macam ni, kalau aku tak maki balik, jatuhlah aku, hinalah aku, rendahlah aku tak boleh lawan balik. Tak hina. Kenapa? Kita bila ada sifat baik, kita buat kebaikan, Allah akan angkat kita. Yahudi ataupun orang yang maki kita tu, dia sedang mengeluarkan sifat-sifat buruk yang dalam diri dia. Tunjuk diri dia buruk, tunjuk aib, benda yang tak elok dalam diri dia. Orang yang ada sifat buruk dan dia buat keburukan pada orang lain, Allah akan jatuhkan dia. Nak worry apa? Semua atas urusan Allah, pentadbiran Allah. Yang kita nak angkat kita sini, kita nak angkat kita, tak perlu angkat-angkat. Kita hanya ikut Nabi Muhammad, ikut akhlak Nabi Muhammad, ikut jalan yang baik. Allah yang akan angkat kita, Allah yang akan selamatkan kita. Macam kita sebut tadilah, kata ulama, siapa yang memakaikan diri dia dengan sifat kehinaan, Allah akan pakaikan kepada diri dia sifat kebesaran. Itu Allah rendah diri, Allah yang akan angkat dia. Man tawadhu'an rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan angkat dia. Man takabbara wadha'ahu Allah. Siapa yang meninggikan diri, Allah akan jatuhkan dia, Allah akan hinakan dia. Okey. Allah Muhammad. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita boleh tiru Rasulullah. Jangan kita balas makian dengan makian. Balas maki dengan maki itu termasuk daripada dosa yang sangat besar. Okey.
Tapi banyak orang Melayu kita suka maki. Jangan maki. Nak melawak jangan maki. Nak marah jangan maki. Allahumma salli Muhammad. Nak saja pun jangan maki. Allahumma salli Muhammad. Bila Allah dan Rasul dah larang, maksud dia apa? Stop terus. Jangan melawak ni, aku maki aku melawak. Jangan. Tak boleh. Allahumma salli Muhammad. Benda yang Allah larang jangan melawak. Takut kita dimurkai oleh Allah. Allah kata aku larang benda ni, aku tak suka benda ni, hang buat main-main dengan benda ni pula. Tak boleh, haram, tak boleh. Ibadat pun kita kalau kita buat main-main, haram juga. Kan takat maksiat. Contoh, Allah SWT, kita kata kawan kita, hang rakam aku. Rakam apa? Aku nak buat semayang. Allahu Akbar. Lepas tu, dia kata edit sikit. Oh, cakap pula. Allah, okey nampak okey. Lepas tu lepas semayang angkat kamera sikit, aku nak buat teriak. Ya Allah. Bubuh lampu sikit pun. Main-main ibadat haram aku pun tak boleh. Dalam mazhab Allah Al-Maliki kata tak salah, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, ulama mengatakan orang ni haram dosa besar jadi fasik dah. Adapun dalam mazhab Maliki kalau tak salah, dia mengatakan orang ni kafir terus. Kafir, kufur terus keluar Islam. Batal syahadah dah. Kenapa? Dia main-main dalam ibadat. Tak boleh. Main dalam ibadat menyebabkan untuk menjadi kufur terus. Kafir terus. Allah, tak boleh. Kalau nak berlakon dalam TV, nak elak daripada menjadi dosa besar haram, ataupun ada pandangan di mazhab dia mengatakan kufur, kafir terus orang ni. Cara dia macam mana? Kata ulama, dia kena semayang betul. Okey, semua steady, shooting apa semua? Okey. Semua jom berimam. Waktu ni waktu zuhur waktu tu. Allahu Akbar. Kalau waktu tu waktu zuhur pun tak apa semua. Entah waktu duha kan, nak sembahyang apa, wajibnya tak boleh nak jemaah. Kalau kita nak jemaah sebenarnya yang wajib lah. Tapi ni wajib bukan waktu dia. Okey, sembahyang duha boleh jemaah, harus jemaah. Kita kalau sembahyang sunat yang tak disunnahkan berjemaah, hukum dia harus berjemaah. Contoh kita nak sembahyang sunat tahajud, tak ada kesunahan, Nabi tak pernah buat tahajud jemaah, Nabi tak buat tahajud jemaah. Walaupun ada hadis yang mengatakan Nabi sembahyang malam di Ramadan itu awalnya mula, akhirnya sahabat ikut belakang. Walaupun Nabi tak suruhlah ikut apa semua, tapi sahabat yang ikut. Maksudnya macam berjemaah jugalah. Okey, tapi khusus Nabi sembahyang tahajud setiap malam, Nabi tak mensyariatkan ataupun mensunahkan untuk jemaah dengan dia. Tak, Nabi buat seorang-seorang. Macam di Mekah kan, sebelum puasa pakcik duduk sebulan. Akhir 10 malam akhir tu, yang sembahyang banyak sunat beberapa kali tu kan. Tahajud tu. Dia kita tahajud ke ikut apa? Dia kalau macam di Mekah, dia lepas tarawih tak gitu dia buat pula. Itu tahajud. Dia buat jemaah. Boleh? Kita niat banyak kali sembahyang tu. Maknanya semua tahajud ada niat. Boleh. Depa kebiasaan depa niat semua tahajud lah. Tapi kalau kita nak gabungkan niat boleh. Niat tahajud dengan hajat ke tahajud dengan taubat. Jadi boleh gabungkan niat. Ataupun kita nak dua tahajud. Lepas tu lagi dua lagi hajat, dua lagi istiqarah, dua lagi apa semua boleh. Jadi tapi apa hukum kita berjemaah sembahyang tahajud, berjemaah sembahyang witir ke berjemaah? Itu harus saja. Kecuali ada waktu tu disunahkan juga sembahyang witir waktu mana Ramadan. Ramadan sunat muakkadah hukum dia. Sangat dituntut kita sembahyang sunat witir berjemaah. Dan juga sembahyang tarawih. Dan sembahyang duha ni Nabi pun tak syariatkan, Nabi tak tunjuk kepada kita sunnah sembahyang duha berjemaah. Tapi boleh tak nak buat berjemaah? Boleh, harus saja. Harus saja. Diharuskan. Dia tidak makruh dan tidak haram. Allahumma salli. Jadi orang yang nak berlakon sembahyanglah duha jemaah. Allahu Akbar. Sembahyang duha. Allahumma salli Muhammad. Jangan kita main-main dengan sembahyang. Lebih teruk lagi dia buat duduk dekat tahiyat dah. Dia shoot tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ikut dengan mazhab yang lain, kafir terus tu. Naudzubillah, kafir. Habis. Apa risiko kafir? Jadi kafir maksudnya terbatal iman Islam. Risiko dia risiko dia yang pertama sekali, dosa-dosa kita yang kita pernah buat sebelum ni Allah tak, maksudnya tetap ada. Dan ditambah dengan dosa kita pi buat benda yang dilarang oleh Allah, dan dosa murtad dia panggil, dosa keluar dari Islam. Membatalkan iman, dosa membatalkan iman. Yang kedua, yang pertama dosa kita ada pada diri kita. Yang kedua, segala amalan ibadat kita, kata ulama, dihapuskan oleh Allah. Sebelum ni pernah sedekah 100,000 lah, semua tak ada apa langsung. Sebelum ni sembahyang tarawih setiap tahun, puasa setiap tahun, 30 hari puasa. Allahumma salli Muhammad. Suka tolong orang buat kebajikan, pergi sembahyang jemaah, pergi zikir, pergi mengaji, semua habis semua.
Satu pun tak ditinggalkan oleh Allah. Hapus semua. Kenapa? Dia dah terbatal iman. Maka pahala dia semua dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau dia mengucap balik istighfar, taubat pada Allah, mengucap balik, waktu tu dosa yang dulu tu ada lagi. Allah dia kena taubat Allah selesaikan lah. Tetapi dia mula kosong balik. Pahala dulu tak cover, tak ada dah. Dia kena macam mana? Mula balik sedekah RM1, RM2. Sembahyang baru mula satu waktu, dua waktu, pahala tu baru mula. Pahala baru mula. Okey, jadi Allah SWT. Macam tu juga kalau dia kufur tu sampai seminggu. Jadi kafir seminggu. Dia jadi kafir seminggu, macam mana dia nak buat? Hak kefarduan dia tinggal, wajib dia qada. Puasa dia Ramadan dia wajib. Kalau puasa Ramadan lah. Kalau sembahyang 5 waktu wajib qada. Wajib qada. Tetapi beza dengan orang yang dia memang dah asal dia memang orang kafir lah. Dia masuk Islam tak perlu qada apa. Dia tak perlu qada. Dia terus suci, bersih macam bayi baru lahir. Yang kedua, dia terus beramal saja. Allah SWT. Tak perlu qada kesalahan-kesalahan yang lalu. Itu. Dan Allah SWT, mahainya syahadah, guru kami selepasan, mahainya syahadah, siapa yang pernah mengucap syahadah dalam hidup dia walaupun sekali, walaupun dia kafir balik selepas itu, kata ulama, dia diringankan azab. Diringankan azab. Sebab itu ulama-ulama kita bersungguh-sungguh nak bawa orang yang mereka ini tak ada iman, tak ada Islam, untuk masuk Islam. Nak bagi mengucap tu kan. Setengah orang dia kata apa? Jangan ajak dia mengucap lagi, bagi dia betul-betul kenal Islam tu. Hang jangan bagi dia ni, sekali dia main-main dia masuk. Tak boleh. Perkataan ni semua kena buang. Dia kena macam nak, aku masuk Islam, ucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Allahumma salli. Kenapa penting kita segerakan ucap syahadah dan kita cepat-cepat bagi orang masuk Islam syahadah? Kerana kalaulah lepas dia mengucap syahadah dia mati, masuk syurga tu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia mengucap syahadah, tengok sungguh lepas tu, lepas sebulan tu dia rasa boring. Masuk agama lain pula. Okey, dia ni macam mana? Disebabkan dia pernah mengucapkan syahadah, nanti dia ringankan azab. Dia kena mengaji dia kan. Tu ulama-ulama kita beritahu. Azab diringankan. Kenapa? Dia termasuk orang yang pernah mengucapkan syahadah. Nampak? Tu besarnya syahadah. Adapun orang yang kafir tak pernah mengucap syahadah langsung, azab mereka terima memang berat sungguh-sungguh. Jadi itu kebesaran kalimah syahadah. Allahumma salli Muhammad. Sebab itu orang kalau nak masuk Islam, wajib hukumnya kita cepat segerakan masuk. Jangan duk kata macam ni. Hang kena pergi jumpa tu. Hang kena pergi sana daftar sana, hang kena pergi kena jabat agama rujuk. Tak boleh tu, tak boleh, haram. Haram hukum dia. Dalam mazhab Hanafi ataupun Maliki juga mengatakan kalau kita menunda itu, kita Allahumma salli Muhammad jatuh kufur juga kita. Batal iman kita. Dia seolah-olah menyekat orang nak masuk Islam. Tak boleh. Sampai tahap dalam mazhab kita tak sampai kufur lah. Ulama kita tak mengatakan sampai kafir lah. Allah, dia haram saja, haram, berdosa besar kita menahan. Contohlah khatib senang membaca khutbah. Ini sebut dalam kitab fiqh. Baca khutbah ni semangat ni. Takwa pada Allah. Tengok masuk orang bukan Islam. Ni tu imam, aku nak masuk Islam. Tu imam tu kata, hang tak tengok aku apa ni. Aku duk khutbah. Dia teruskan khutbah dia. Haram hukum dia. Memang sah khutbah tapi haram hukum dia, haram. Berdosa besar dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ada mazhab mengatakan imam ni yang dia teruskan juga khutbah, sengaja biarkan orang macam ni, dia jatuh kafir juga. Dia terbatal iman dia. Na'udzubillah. Itu hukuman yang Allah bagi pada dia. Dia kena macam mana? Khatib tu duduk atas tu ajak terus. Ataupun turun ajak terus. Duduk atas boleh. Ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Terus yang khutbah. Allah sana. Itu terjemah lagi. Tiada aku bersaksi, tiada Tuhan melainkan Allah semua. Dan dia tak membatalkan khutbah. Tak membatalkan khutbah. Terus ya. Okey, jadi Allah SWT Muhammad itu wajib hukum dia. Dia terus mengajak orang. Kita zaman ni orang Melayu kita dia jadi pahaman macam tu. Dia tak mengaji ya. Tak boleh, dia tak boleh. Tak boleh apa? Ajak dia dulu mengucap, saya suruh dia pergi pejabat agama. Jangan, tak boleh hang kena pinu pejabat agama tu. Kalau dia pergi dia atas jalan dia accident mati dalam keadaan kafir. Nak jawab apa nanti di akhirat? Allah kata, kenapa kamu ni dalam keadaan kufur? Ulama aku bagi maksud dia Islam tu dah sampai di tempat kamu, kenapa kamu kafir ke? Dia kata, Allah aku kafir sebab aku nak masuk Islam. Tapi dia ni suruh aku pergi pejabat agama. Waktu mana aku nak pergi pejabat agama, orang belah aku mati. Takut-takut kita ni dia tarik pergi masuk. Hang penyebab, jom masuk dengan aku, teman aku dalam neraka. Na'udzubillah. Minta adik. Tak boleh. Orang masuk Islam terus segerakan ucap syahadah untuk dia. Lepas tu baru ajak ini macam tu. Jangan ajak dulu. Hang tahu tak, masuk Islam ni itu kena potong itu.
Allah SWT. Ini tak boleh arak, ini tak. Lah, ajak mengucap dulu. Ajak mengucap dulu. Nak sebab nilai besarnya syahadah. Syahadah nak bagi dia selamat. Okey. Dan Allah SWT Muhammad mengucap syahadah itu kalau kita ni menjadi sebab orang mengucap syahadah, kita menjadi orang yang sangat menggembirakan Nabi Muhammad. Macam Ustaz Billy apa semua kan. Sebab Nabi SAW satu hari, dan kita kena ada cita-cita agak. Cita-cita kita apa? Dalam hidup kita paling kurang kita harap seorang lah ada kita bisa mengucap, ajak dia mengucap. Kita azam paling kurang seorang. Allahumma salli Muhammad. Kita nak dakwah. Allahumma salli. Tak dipaksa. Paksa tak boleh. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Apa maksud tak ada paksaan dalam agama? Bukan maksud dia kita tak boleh suruh orang sembahyang apa semua, tak. Maksud dia orang yang bukan Islam, kita tak pedang masuk Islam. Islam aku potong kepala, tak boleh. Itu la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita hanya disuruh dakwah, mengajak orang pada Allah. Nabi Muhammad pun tak pedang kat kepala Abu Talib, Abu Jahal, tak letak. Nabi hanya ajak mereka baliklah pada Allah, ini tauhid ke Allah, tinggalkan sembahyang menurut tu. Itu Nabi. Allahumma salli Muhammad. Dan kita akan mendapat pahala yang sangat besar lah. Nabi satu hari, Nabi waktu mana? Allahumma salli Muhammad. Nabi keluar dari rumah. Ada seorang beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang pemuda Yahudi, dia ini dah nazak dah. Nabi terus pergi ziarah dah, Nabi kenal dah di Madinah. Nabi pergi rumah dia, Nabi masuk. Nabi tengok dia nazak dah, orang muda. Nak mati dah. Nabi kata, Allahumma salli Muhammad, kamu bersaksilah tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini pesuruh Allah. Ikut aku, kata Nabi SAW. Waktu tu anak dia Khalid minta pendapat pak dia. Saya nampak ni Nabi Muhammad ni. Allahumma salli Muhammad. Pak dia kata apa? Wahai anak aku, ikut Muhammad. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad ni. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi tu kata Allah dia kenal Nabi Muhammad tu macam kenal anak-anak dia apa. Kenal sungguh sifat Nabi Muhammad, kaji sungguh. Tapi disebabkan sombong tu, sebab ni bangsa lah apa semua, semangat bangsa lah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Pak dia kata ikut Muhammad. Akhirnya Nabi ajak mengucap, dia mengucap lepas tu dia mati. Waktu tu Nabi keluar dari rumah, kata para sahabat, kami melihat wajah Nabi penuh bercahaya dan Nabi senyum sangat manis. Bersinar-sinar muka Nabi. Dan Nabi angkat tangan tinggi-tinggi, Nabi kata apa? Alhamdulillah, segala puji Allah yang menyelamatkan orang ini daripada neraka disebabkan aku. Nabi kata begitu, sahabat dengar. Allahumma salli. Sahabat pun rasa takjub maksudnya apa? Nabi SAW sangat gembira kalau ada manusia ni, walaupun seorang saja selamat dari api neraka disebabkan agama yang Nabi bawa. Nabi suka. Dan Nabi wafat, kita lah tugas kita. Allahumma salli. Contoh Ustaz Billy ke siapa ke? Allahumma salli. Banyak lagi kah orang yang masukkan orang pada Islam ni? Allahumma salli. Okey, depa ni Allahumma salli Muhammad. Depa buat kerja yang sangat Nabi suka. Selamatkan orang daripada neraka. Selamatkan orang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kafir ataupun Islam semua umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu yang umat dia tu hanyalah bangsa yang dia bawa tu. Itu yang umat dia. Itu yang umat yang dipanggil umat dia. Tapi ada pun umat Nabi Muhammad, bangsa apa ke, agama apa, tu dikira umat Nabi Muhammad semua. Sebab tu Nabi sayang pada semua umat dia, kafir ataupun Islam. Nabi nak yang Islam ni semakin baik. Nabi nak yang kafir tu masuk Islam. Supaya mereka dapat syurga, dapat duduk dengan Nabi nanti dalam syurga Nabi macam tu. Cerita Nabi SAW. Okey. Tapi kita hati-hati, kita jangan jadi orang yang Nabi suka orang masuk Islam, Nabi suka orang dekat dengan agama. Kita jangan jadi orang yang suka hukum orang keluar agama. Orang kata tu apa hukum tu, depa tu buat macam tu. Kafir tu kafir. Itu syirik tu, musyrik tu, penyembah selain Allah. Ini orang yang tak ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tu suka orang dekati agama. Nabi suka menghukum orang ni mukmin, orang ni mukmin, orang ni mukmin. Itu Nabi. Tapi orang lain ni yang ikut Dajjal dan syaitan, orang kata tu depa tu amal macam tu boleh ke tu? Itu kafir tu. Yang tu ahli bid'ah sesat tu. Celaka tu. Jangan. Ini bukan dakwah cara Rasulullah. Nabi tu kalau Nabi tengok orang tu semayang, mengucap dua kalimah syahadah, Nabi kata orang tu mukmin. Sampai ada seorang sahabat jumpa Rasulullah, dia kata apa? Wahai Rasulullah, di belakang kamu tu ada orang munafik yang semayang bersama kamu. Kami kenal dia apa? Wahai Rasulullah, pancung dia apa? Allahumma salli Muhammad. Ataupun ada waktu lain, seorang munafik, dia mai jumpa Rasulullah, dia petikai Rasulullah, keputusan Rasulullah. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, adillah kamu dengan aku. Nabi kata, kalaulah aku ni tak adil, takkanlah Tuhan pilih aku untuk menerima wahyu daripada langit apa semua. Nabi marah maksud dia. Nabi marah tapi Nabi tak membunuh atau apa-apa. Sampai sahabat kata, wahai Rasulullah, biar kami penggal kepala dia. Bunuh terus wahai Rasulullah, jangan simpan orang munafik ni. Nabi kata apa? Aku tak mau orang kata Muhammad bunuh sahabat dia.
Masih Nabi panggil sahabat tu Nabi SAW, walaupun dah keluar daripada ciri sahabat. Tapi Nabi kata, aku tak mau orang kata aku bunuh. Sebab Nabi masih pandang dia ni mengucap 2 kalimah syahadah, semayang cukup. Ahli qiblah. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah, kalau orang tu dia semayang mengucap 2 kalimah syahadah, tak boleh kita kafirkan dia. Kalau kata ulama, kalau ada 99 ciri-ciri dia tu kafir, satu ciri Muslim, kata ulama, jangan kamu kafirkan dia. Tetap kamu kata dia Muslim. Sebab takut kalau kita kafirkan orang, kita kata orang sesat neraka apa semua, takut-takut bila orang tu tak kafir, orang tak sesat, kita yang jadi kafir, na'udzubillah. Balik kepada kita, na'udzubillah min dzalik. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mudah mengatakan orang kafir, sesat apa semua. Nabi, walaupun orang munafik belakang dia, Nabi tak kata kamu munafik, tak. Nabi hanya nasihat saja. Ini ayat Quran yang turun tegur orang munafik. Bukan Nabi saja, kamu munafik kan, tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman lah ni beza pahaman politik saja, parti saja. Oh, itu munafik, itu munafik, itu munafik. Yang tinggalkan dia, oh itu munafik. Yang tinggalkan, hentam pula kumpulan yang sebelum tu, kamu pun munafik juga. Apa ni? Ajaran mana kamu ambil? Maksudnya kamu telah terpengaruh oleh syaitan. Sebab itu Allah SWT Muhammad, hati-hati dalam politik, dalam sukan, dalam permainan, dalam agama, dalam madrasah ke apa, tak kira lah. Hati-hati dalam bab menghukum orang lain. Jaga lidah kita. Lebih baik kita husnuzan dengan orang. Takut. Sikit lagi. Allah SWT Muhammad. Okey. Tengok Sayyidina Ali, tak kata kufur, tak kata munafik, dia kata mereka adalah ikhwanuna. Tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, pesankanlah kepadaku. Maksudnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni kata Rasulullah, dia ni orang yang paling pandai, paling mengetahui tentang halal dan haram. Mu'adz bin Jabal ni dia paling pandai ilmu fiqh halal haram ni. Okey. Satu hari Allah Muhammad, Sayyidina Mu'adz minta Nabi pesan kat dia, wahai Rasulullah, berilah pesan pada aku, beri pesan pada aku satu pesan. Nabi SAW, ni zaman sahabat. Zaman sahabat ni zaman yang suka pada nasihat. Allah Muhammad. Tapi zaman kita, zaman yang orang tak suka pada nasihat. Sampai dia kata, hang kat kamu siapa nak nasihat aku? Apa sajalah kamu? Maksudnya apa? Terpengaruh dengan dajjal dan syaitan. Allah Muhammad. Wahai Rasulullah, pesankan kepada aku. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan lidahnya yang maha mulia, lalu bersabda, tahankanlah atas semua benda ini. Nabi keluar lidah. Nabi tunjuk lidah. Nabi kata, tahan ni benda ni, tahan benda ni. Tahan lidah. Maksudnya apa? Artinya lidah engkau yang seperti lidahku ini, hendaklah engkau tahankannya daripada berkata-kata dengan perkataan dilarang. Maksudnya apa? Pesan Nabi pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, Nabi pesan apa? Nabi pesan jaga lidah. Allahumma salli ala Muhammad, jaga lidah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memegang lidahnya dan berkata, inilah yang membawa aku kepada segala tempat kebinasaan. Sayyidina Abu Bakar pernah juga pegang lidah dia. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Dia kata, inilah yang membawa aku kepada segala tempat kebinasaan. Maksudnya ini penyebab masuk neraka kalau tak jaga. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Satu bait syair ada menyebut wa ansyadu, Allahumma salli Muhammad abdani wa ansyadu. Nak tengok kitab. Wa ansyadu ialah tu bawah tu. Wa ansyadu jirahatus sinani lahal ti'amu wala yalta'amu ma jarahal lisanu. Allah, maksudnya luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilakukan dengan lidah. Maksudnya kalaulah orang tu kena lembing, berubat boleh lega. Tapi kalau lidah kita menyakiti orang, menyakitkan orang, payah nak sembuh. Maksudnya apa? Pedang pisau ni boleh sembuh, cepat sembuh, seminggu sembuh. Tapi kalau lah Allah, orang tak tiris kita pun, tapi dia kata pedih kat kita, susah sembuh. Sampai mati kita ingat dia kata apa. Sebab itu Allah, kalau lah kita pedih bila dikata dan benda tu makan dalam hati kita, jangan kita buat kat orang. Kadang-kadang Allah hantar orang kata kita rasa, rasa maksudnya perik lah orang kata kita. Kadang-kadang Allah nak ajak kita, bila kamu rasa macam ni, kamu jangan buat kat orang. Orang pun akan rasa macam ni.
Sebab itu kebiasaan orang yang suka kata kat orang, Allah akan hantar pula orang kata dia. Kebiasaan. Orang yang suka mengumpat orang, Allah hantar orang yang mengumpat dia pula. Kenapa? Allah nak bagi dia rasa perik tu, kamu rasa. Sebab kamu kata kat orang kan, okey, aku hantar balik orang kata kat kamu. Kamu suka maki orang kan, aku akan hantar orang maki kamu balik. Kenapa nak bagi kamu rasa periknya benda ni? Jangan buat kat orang. Sebab Muslim tu dia suka apa, dia kena orang lain hak dia suka tu dia kena buat pada orang juga. So, kita suka orang tak kata kita, okey, kita pun jangan kata orang. Baru mukmin yang sebenar. Kalau tidak bukan mukmin. Itu bukan mukmin. Itu bukan mukmin. Allah SWT yang sempurna iman. Okey. Engkau hendaklah ingat bahawa perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu menyebabkan kejahatan kepada segala anggota. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa manusia itu apabila berpagi-pagi lagi, semua anggotanya bersegera kepada lidah dan berkata kepadanya. Setiap pagi, Allahumma salli Muhammad, semua anggota kita ni akan cakap kat lidah. Kita tak dengar lah. Dengan nama Allah, kata mereka, kami menghendaki kamu betul atas petunjuk. Demi Allah, dia berkata, atas nama Allah. Allahumma salli, bersumpah atas nama Allah, kami ni semua anggota-anggota yang lain nak kamu, wahai lidah, duduk atas petunjuk. Kamu kena betul, maksud dia. Kerana sesungguhnya jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Kalau engkau betul, engkau lurus, Allahumma salli, engkau benar, jalan engkau memang betul, kami pun betul lah, kami pun lurus juga. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Maksud dia apa? Kalau kamu binasa, kamu buat maksiat, Allah, sebab kamulah kami pun sama-sama masuk neraka. Punca lidah. Allahumma salli Muhammad. Allah, sebab itu Allahumma salli Muhammad. Nanti ada hadis dekat bawah tu. Allahumma salli Muhammad. Sebab itu ada hadis berkenaan dengan orang yang bila masuk neraka akan disembamkan dulu muka dia. Muka disiksa dulu. Kenapa? Kerana Allahumma salli Muhammad, kerana lidah, kerana lidah. Sebab lidah duduk dekat anggota muka ni. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad itu berkenaan dengan bahayanya lidah, mencaci maki bahaya. Allahumma salli Muhammad. Di antara bahaya-bahaya lidah juga, Allahumma salli, sebelum kita tutup kuliah kita, di antara bahaya lidah juga adalah Allahumma salli, mengguna lidah, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, mengguna lidah untuk saksi palsu. Saksi palsu. Allahumma salli Muhammad. Maksud dia bersaksi satu benda yang palsu. Orang upah dia nah 1,000, nah 100,000, jadi saksi palsu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli, daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakrah, Allahumma salli, daripada bapaknya, dia kata apa? Dia kata satu hari kami sallallahu alaihi wasallam, kami semua ini inda Rasulillah, kami ini duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata, Nabi kata apa? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nak ada kamu ni aku bagi tahu pada kamu semua, Allahumma salli, dengan Allahumma salli Muhammad, akbaril kabair. Maksudnya apa? Dosa yang paling besar sekali kamu nak tahu tak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Nabi kata. Kita pun kalau boleh tiru Rasulullah. Tiru apa? Kadang-kadang kita kena ada waktu duduk dengan keluarga kita, duduk dengan kawan kita, kita kena bagi ilmu, maksud dia. Bagi ilmu, bagi peringatan. Kita tanya, kita akan beritahu kawan kita kata apa? Nak tahu tak apa dosa paling besar? Macam tu. Itu sunnah yang Nabi tunjuk kepada kita untuk bergaul. Bagi ilmu pada orang. Jadi Allahumma salli Muhammad, ada 3 perkara. Allahumma salli Muhammad. Yang pertama sekali, al-isyraku billah. Dosa paling besar kata Nabi Muhammad yang pertama adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa paling besar. Yang kedua, Allahumma salli Muhammad, wa uququl walidain. Yang kedua, menderhakai kedua ibu bapa. Lepas syirik pada Allah, terus Nabi sebut derhaka pada mak bapak. Maksud dia apa? Besarnya dosa derhaka pada mak ayah. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu yang ketiga Nabi kata wa syahadatuz zur. Allahumma salli Muhammad. Saksi palsu. Dan Nabi ulang-ulang banyak kali. Syahadatuz zur au qauluz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur. Nabi ulang kata saksi palsu tu dosa besar, saksi palsu tu saksi palsu. Sampai para sahabat kata apa? Allahumma salli Muhammad, hatta qulna laitahu sakata. Andai Rasulullah duduk diam daripada menyebut. Kesian tengok Nabi. Dan waktu ni Nabi tengah baring. Waktu mana Nabi sebut pasal dosa saksi palsu, Nabi bangun.
Nabi cakap, jaga-jaga saksi palsu, dosa besar sungguh Nabi nak abang. Sampai Nabi tak berhenti-henti cakap, sampai para sahabat kata apa, andai Nabi diam. Allah SWT Nabi diam. Moga-moga Nabi diam lah, sebab kesian kat Nabi. Nabi seriusnya Nabi berkenaan dengan orang yang saksi palsu. Okey, Allahumma salli Muhammad. Jadi kata al-Imam Allahumma salli Muhammad. Dan satu lagi perkara yang kita kena ambil faham di sini sikit lagi, dosa lidah juga yang kita kena hati-hati, yang binasakan apa, iaitu mengejek-ngejek orang, gelak kat orang, haram juga. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Maksudnya apa? Wahai orang beriman, jangan satu puak, satu kumpulan merendahkan pula puak ataupun kumpulan yang lain. Depa mengaji apa, pondok depa tu terang mana? Haram. Haram, tak boleh. Merendah-rendahkan orang lain tak boleh. Allah larang dalam Quran. Mungkin puak yang dicemuhkan, direndah-rendahkan itu lebih baik daripada mereka. Maksudnya apa? Mungkin yang kamu kata rendah, hina, tak elok, tak baik, mungkin dia lebih baik daripada kamu. Pak, Allahumma salli Muhammad. Dan jangan pula kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain. Jangan orang perempuan ni pergi kata kat orang perempuan lain, alah, mereka kumpulan muslimat, mereka bukan terang mana pun, kan pandai sangat baca Quran pun. Kita ni, jangan. Mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Ini Allah ajak adab dalam Quran. Jangan pernah kita ini menjadi orang yang suka mengejek orang, merendahkan orang ataupun gelak kat orang. Hina, lekeh. Siapa dia tu? Ini iblis yang besar sekali kalau orang cakap macam ni. Adapun Nabi SAW tak pernah macam tu. Allah tak pernah bermuka-muka. Sabda Nabi SAW riwayat Muslim, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim. Nabi kata apa? Memadailah seorang itu dikira sebagai seorang yang daripada keburukan. Madailah seorang itu Allahumma salli Muhammad, dikira daripada keburukan, maksudnya orang yang buruk lah, jahat lah. Macam mana? Bahawa dia yahqiru akhahul muslim, bahawa dia merendahkan saudara semuslim dia. Jangan rendahkan siapa pun. Dia Islam, tak boleh rendahkan. Walaupun ahli maksiat, Allahumma salli Muhammad, kita tak boleh rendahkan dia. Depa tu kan macam kita mengaji apa pun tak, mayang pun tak, kita tak boleh. Dia kena macam mana? Kesian, bukan rendahkan, kesian. Kesian depa tak semayang, tak main ngaji. Ya Allah bagi hidayah pada depa. Kita tegur depa apa semua. Suruh orang lain nasihat depa. Macam tu kesian, rasa cemas. Kalau lah depa ni mati macam mana ni. Bukan apa nak edi mengaji pada kedai kopi ya, mailah awak tak edi macam kita. Haram, tak boleh. Merendah, walaupun ahli maksiat tidak boleh kita rendahkan, walaupun yang depa buat itu adalah perkara yang hina, tetapi diri depa tetap kita kena muliakan, depa mukmin. Dan yang terakhir sekali adalah seorang ulama dia mengatakan 6 perkara menunjukkan kebodohan. Ini penutup kita. 6 perkara menunjukkan kebodohan seorang. Kita boleh tulis. Dan kita nak tulis ni bukan kita nak kata orang tu bodoh. Nak tengok ada tak sifat bodoh kat diri kita, supaya kita boleh ubah bagi jadi orang yang lebih baik. Yang pertama sekali, tanda orang itu bodoh, iaitu yang pertama, marah tidak pada tempatnya, seperti marah pada seseorang, binatang atau lain-lainnya. Marah bukan pada tempat, sama ada pada orang, pada binatang atau pada benda yang lain. Allah. Contoh, terantuk dinding tapi maki dinding tu. Patut dah maki dinding? Tak patut. Patut kita kata apa? Astaghfirullah, apa dosa aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Sayyidina Aisyah jalan, tersepak batu, terluka kaki Nabi. Nabi kata apa kat Sayyidina Aisyah? Wahai Aisyah, apa dosa kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kan kita terentuh atau apa-apa, Allah nak ampun dosa kita, maksud dia. Okey. Ataupun binatang. Jangan kita ni duduk di rumah, ayam dak bunyi kita maki ayam. Ayam ni apa ni, tak faham ke aku nak tidur? Ini tanda orang ni bodoh. Kenapa? Ayam tak perlu maki, memang dia memang bising macam tu. Memang anjing tu bising. Cukup kita bagi tahu kat tuan dia, bagi diam sikit anjing kamu. Bukan pergi maki anjing tu. Itu tanda orang yang bodoh. Ramai orang buat betul no? Ramai. Bila panas sikit maki panas. Haram panas betul ni, bahasa Kedah begitu kan. Tanda dia bodoh. Kenapa? Maki apa panas, memang cuaca Allah buat macam tu. Ada panas, ada sejuk, ada kebaikannya. Pergi maki panas. Allahumma salli Muhammad. Okey, yang kedua, tanda bodoh apa? Bercakap yang tidak berguna. Kerana ia seharusnya seorang yang berakal tidak bercakap kecuali jika penting dan berguna. Orang yang cakap
perkara yang tak faedah, tak berguna, itu tanda dia bodoh. Kenapa? Orang yang bijak, dia akan cakap benda yang penting dan benda yang berguna untuk orang lain, dia akan cakap. Ada setengah orang kita jumpa orang, dia cakap apa kita tak faham. Saya tajuk lain terus, kita dia dan abang apa? Tanda dia bodoh. Dan tanda bodoh juga, Allah SWT, bukan setakat dia cakap benda yang tak guna. Apa dia tahu semua dia cakap, tanda bodoh juga lemak kita. Allah SWT. Semua dia mengaji, semua dia habaq kat orang, tanda bodoh. Allah tak boleh. Contoh kita mengaji dengan Tok Guru, ada waktu tu kadang-kadang Tok Guru tu keluar kalam-kalam syariat. Ada kadang-kadang kalam hakikat, tinggi lah apa semua, kalam sir apa semua. Okey. Sebagai orang yang bijak, kalau nak sampaikan pula, okey, kalam yang memang sesuai untuk orang, kita cakap. Yang hakikat, yang sir, yang memang payah, sulit apa semua, tak payahlah, itu tak payah keluarkan, itu simpan untuk kita. Untuk pedoman kita. Macam tu. Allah SWT. Okey. Tok Guru dia cerita pasal Tok Guru dia mimpi, dia buat dalam Facebook. Tak boleh. Mimpi bukan boleh kita cerita Facebook apa semua. Okey. Itu bodoh lah, tu bodoh, dia bodoh. Yang ketiga, pemberian yang tidak pada tempatnya. Seperti memboros harta atau memberi kepada orang yang tidak akan berguna baginya. Yang ketiga, tanda bodoh apa? Dia memberi sesuatu bukan pada tempat dia. Allah SWT. Seperti memboros harta atau memboros harta. Maksud dia apa? Allah SWT. Cukup dah apa yang ada ni, tapi dia beli berlebihan. Berlebihan. Dia tanda dia bodoh. Dia membazir duit dia. Dan dia memberi, Allah SWT, sesuatu kepada seorang yang dia orang tu tak pandai guna apa benda tu. Allah. Contoh, dia ada RM1,000, dia pergi bagi kat budak umur setahun. Itu tanda orang ni bodoh. Allah SWT. Okay. Yang keempat, membuka rahsia pada semua orang. Tanda bodoh juga. Ni banyak ni, orang bodoh macam ni banyak zaman ni. Ni kan saya nak terkesak. Banyak orang bodoh macam ni. Bodoh ni sebenarnya bahasa tak kasar, biasa saja. Orang bodoh macam ni, apa dia? Membuka rahsia pada semua orang. Buka rahsia semua. Saya ni dapat satu ilmu daripada Allah. Semalam ini saya dapat satu ilham apa semua. Saya perasaan saya dengan Allah. Itu bodoh itu. Itu bodoh. Kenapa? Membuka rahsia Allah pada orang. Apa yang kita rasa dengan Allah tak boleh buka kita dah. Kalau nak buka pun hanya dengan ahli dia. Orang yang memang pun di jalan tu. Allah SWT. Tok Guru dulu kalau nak cakap ilmu hakikat, dia suruh tutup pintu. Tunggu Haji Maksudi contoh. Dia pilih anak murid dia lebih kurang 8 orang. Di antaranya ayah pada Syekh Zainal Asri yang baru meninggal itu, anak murid utama dia yang mengaji ilmu yang maksud dia ilmu mengenai Tuhan betul ialah, yang jenis zauq tu lah. Sebab ilmu mengenai Tuhan ada dua. Yang pertama aqliyah, yang kedua zauqiyah. Ataupun yang pertama aqliyah, yang kedua batiniyah. Tu ilmu mengenai Tuhan ada dua. Yang pertama mengenai Tuhan dia guna akal, yang kedua guna batin, guna zauq. Allah SWT. Dia kalau nak cerita hakikat ahwal yang dia dapat, dia habaq kat anak murid dia, masuk rumah aku tutup tingkap semua. Cakap anak murid dia. Allah SWT. Itu dia panggil apa? Orang yang bijak menjaga rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita habis dalam Facebook. Awak tahu satu malam tu saya ni rasa nampak macam cahaya tu nak, saya rasa lain sejuk lain macam. Ini orang yang bodoh ni. Allah tak perlu buka semua tu. Okey. Dia nak bagi orang angkat dia, tak boleh tu. Yang kelima, percaya kepada semua orang. Bodoh juga. Allah SWT. Percaya pada semua orang. Semua orang dia percaya. Tak siasat dulu. Orang ni main nak tawak, dia ambil. Orang ni main tawak nak khidmat dia ambil. Dia ambil. Akhirnya orang Allah SWT buat masalah pada dia. Dia kena macam mana orang nak tawak khidmat pada kita? Tengok dulu. Mengaji macam mana? Apa latar belakang dia? Siapa guru dia? Allah SWT. Dan jangan pula kita ni bila sah kata nak mengaji ya, Allah SWT. Oh, semua kita nak ambil ilmu. YouTube ni kita masuk YouTube, tak boleh. Tengok dulu YouTube ni guru ni kenal tak? Kena ambil. Yang tak kena hati-hati. Kalau percaya pada semua orang, kita dikira orang yang bodoh. Hati-hati maksud dia. Yang keenam, Nabi sendiri pun bijak. Nabi kalau nak simpan rahsia, Nabi pilih siapa? Huzaifah Al-Yamani. Nabi pilih Huzaifah Al-Yamani untuk menyimpan rahsia-rahsia orang munafik, nama orang munafik. Maksud dia setiap orang sahabat ada tugas dia khusus. Nabi tak percaya pada semua orang. Bukan maksudnya Nabi sangka buruk tak. Nabi, kepercayaan yang Nabi nak letak amanah tu, Nabi pilih orang saja. Bukan semua orang boleh dapat. Jangan kita percaya pada semua orang. Yang keenam, tapi dalam masa sama berhusnuzon lah. Orang kita tak bagi kepercayaan amanah pada dia, bukan tanda dia buruk, cuma kita tak pilih dia. Kita maksudnya kelas dulu, bukan kita suuzon pula lepas tu. Yang keenam, yang terakhir, tidak membezakan antara kawan dengan lawan. Karena itu harus mengetahui siapa musuh dan siapa lawan. Dia tak tahu kawan dan lawan. Orang kata tu dia tu duk hina Islam tu, dia duk hina Allah dan Rasul, duk merendahkan ulama orang Islam. Kamu kawan apa dengan mereka? Kita orang Islam kawan sama kita. Kita nak kawan dengan orang bukan Islam boleh, tapi syaratnya mereka tak menghina agama kita, tak musuhi Allah dan Rasul. Kawan. Ni kamu semua nak kawan. Itu tanda dia bodoh. Tanda bodoh apa? Tak tahu kawan ke lawan.
Dengan kawan dia lawan, dengan lawan dia kawan. Ini tanda bodoh. Orang sama-sama orang Islam, kita betul baina apa rahmah, kasih sayang apa semua. Ni dengan orang kafir kawan baik, dengan orang Islam dia musuh. Ini orang bodoh. Allah SWT. Kerana itu harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Kawan yang untuk ditaati dan musuh untuk diawasi. Kawan untuk apa? Untuk kita kenal kawan untuk apa? Untuk kita taati, ikut dia. Dan musuh untuk kita kenal sebab apa? Sebab kita nak awasi dia. Hati-hati dia. Dan musuh yang utama ialah syaitan, yang benar-benar harus dijauhi. Allahumma salli Muhammad. Banyaklah orang kawan dengan syaitan, dia tinggalkan kawan yang sebenar. Allahumma salli. Contoh, orang kata apa? Pilah kawan dengan mereka tu, duk pergi mengaji malam-malam. Tak mau aku kawan dengan mereka. Tuan nak kawan dengan siapa? Aku cara aku tak apa, seorang-seorang aku. Dia ni apa? Dia tinggalkan perintah Allah, duduk dengan orang mukmin, jemaah apa semua ni. Dia ikut diri sendiri. Ikut diri sendiri sebab syaitan. Mengasalkan aku lebih betul, aku tak boleh ikut orang. Kita, Allah cipta kita memang untuk ikut orang. Dan orang yang paling utama untuk kita ikut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan aku tak mau ikut siapa, aku ada cara aku sendiri, itu orang sesat. Nabi Muhammad sendiri dia tak kata ikut cara aku, dia kata apa? Ikut cara Allah. Bila mai sahabat kata apa? Ikut cara Nabi Muhammad. Bila ada lepas macam tu bersambung. Ikut, kita hanya ikut, ittiba'. Allahumma salli Muhammad. Dan agama tu memang kena ittiba', ikut. Bukan hanya aku ada pandangan aku. Aku ada cara aku tak mau ikut ustaz tu, aku tak mau ikut tok guru tu. Aku mengaji dengan tok guru tu tapi aku tak setuju dengan dia. Aku boleh buat susah sendiri. Ini sesat. Ini syaitan telah menipu dia. Sepatutnya dia menggunakan orang yang ada petunjuk, yang ada ilmu untuk menunjuk jalan kepada dia. Tapi dia kata pada aku tahu. Ini dah ada sesat. Dia terpesong. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kita lajak malam ni. Kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi wasallam. Alhamdulillah.